Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dihormati saudara pengerusi, yang kita kasihi, yang berhormat Datuk Cik Abdullah Maknawi selaku ahli mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan, Esko Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim, yang kita hormati dan kita kasihi Sahibul Fadilah yang berhormat Datuk Nik Abdul Kadir Nik Muhammad, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Sabri Ramli, Ketua Jajahan Tumpat, Fadilatul Syekh Hani Abdul Aziz sebagai penceramah undangan dari Mesir pada malam ini, yang saya kasihi rakan saya Ustaz Asri Daud dari Pejabat Menteri Besar Kelantan, merangkap tokoh ulama muda negeri Kelantan, pengarah program pada malam ini Tuan Haji Rosli Abdullah, seluruh kepimpinan, saf kepimpinan DON Wakaf Baru dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya, seterusnya pada hadirin hadirat muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang begitu indah dan tenang seperti malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam suatu majlis yang kita adakan khusus pada malam ini di atas dua sebab, iaitu memperingati solidariti, kebersamaan kita dengan rakan-rakan ikhwan muslimin yang telah dihukum mati seramai 529 orang, dan juga kebersamaan perasaan kita mendoakan supaya dikembalikan pesawat MH370 yang hilang entah ke mana. Marilah sama-sama pada malam ini kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah Taala kepada kita ini bagi menyelamatkan manusia daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam yang terang benderang, dengan mengorbankan jiwa raga umat Islam yang terdahulu, sehinggalah Islam sampai kepada kita pada hari ini. Datang Islam kepada kita pada hari ini secara mudah kita terima. Amat malanglah kepada kita sekiranya Islam yang sampai kepada kita pada hari ini kita tidak amalkan, kita tidak menjadikannya sebagai suatu amanah, suatu ibadah dan suatu tugas khilafah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini juga saya mengambil kesempatan bersama-sama dengan umat Islam di Wakaf Baru ini untuk menyampaikan ucapan sabar kepada seluruh anggota keluarga mangsa MH370, keluarga, rakan-rakan, mak bapak
adik-beradik, rakan-rakan mereka yang telah hilang entah ke mana dalam suatu tragedi yang sangat besar berlaku dalam negara kita ini. Tragedi yang begitu besar seperti kehilangan MH370 ini tidak berlaku setiap hari. Kali terakhir kita berdepan dengan tragedi yang begitu besar ialah pada tahun 1977 apabila pesawat Boeing 737 telah meletup di udara dan terhempas di Gelang Patah, Johor Darul Ta'zim, yang mengorbankan seluruh penumpang, seramai lebih kurang 93 atau 95 orang penumpang, termasuklah seorang menteri, termasuklah pegawai-pegawai kanan kerajaan, termasuklah duta Cuba ke negara kita dan beberapa kedutaan ahli-ahli korporat dan sebagainya. Tragedi yang berlaku pada tahun 1977 itu jelas berlaku suatu letupan pada pesawat Boeing 737. Bukan versi yang ada sekarang ini, tapi yang lama punya, model lama. Proton model lama, bukan Proton model baru. Boeing 737 model lama. Kalau tuan-tuan biasa naik kapal terbang daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur, ada dua jenis pesawat kapal terbang yang digunakan. Satu Boeing 737. Boeing 737 ini tidak sama dengan Boeing 737 yang pernah meletup di udara pada tahun 1977. Ada pesen lain sikit. Dan satu lagi ialah ATR 700, kepunyaan yang digunakan oleh Malindo dan Firefly. Ada dua jenis pesawat daripada Kota Baru pergi Kuala Lumpur. Boeing 737 versi lama ini pernah meletup di angkasa dan jatuh di Gelang Patah akibat daripada dipercayai berlaku sabotaj sebab-sebab tertentu pada masa itu. Dan di saat ini kita berdepan dengan suatu tragedi yang sangat besar yang menjadi perhatian seluruh dunia. Bukan menjadi percakapan kita sahaja pada hari ini, tetapi seluruh dunia melihat bagaimana kita menguruskan soal kehilangan pesawat yang besar MH370. Kita biasa hilang barang-barang kita. Orang hilang kereta biasa. Tetapi hilang kapal terbang ini suatu tragedi yang sangat besar. Minat rakyat bercakap mengenai MH370 ini sangat tinggi. Pagi tadi saya sempat pergi minum pagi di sebuah gerai di Jertih. Oleh kerana tidak ada tempat duduk lagi, saya terpaksa berkongsi duduk dengan dua orang pakcik yang agak berumur. Saya rasa dalam 70 ataupun 65 tahun. Seorang kawan dia tanya pakcik ni, ke mana hilangnya MH370? Saya pasang telinga, saya tumpang dengar. Ulasan daripada pakcik ni terpegun saya. Kerana dia hari-hari duduk depan TV mendengar ulasan-ulasan. Dia beli surat khabar, dia baca ulasan-ulasan. Pada saya, ulasan dia tu saya pun nak dengar. Hebat sekali. Dia boleh cerita itu dengan kapal terbang tu sebenarnya dibuat begini, dengan dalam kapal terbang tu ada itu, ada ini. Hui. Menunjukkan bahawa minat seluruh rakyat untuk mendengar, mengetahui apa yang berlaku kepada pesawat MH370 ini. Apa sebenarnya yang berlaku? Suatu soalan yang kalau tuan-tuan tanya saya pun tak tahu jawapan. Saya juga bertanya soalan yang sama kepada rakan-rakan penganalisa penerbangan, jurutera-jurutera penerbangan di luar negara. Mereka pun kata tak tahu juga apa sebenarnya yang berlaku. Kita boleh berfikir perkara-perkara yang menjadi kelemahan dalam penerbangan itu, tetapi tidak sampai ke peringkat kapal terbang itu boleh hilang begitu sahaja daripada radar. Tiba-tiba
dikabarkan kepada kita bahawa ianya telah pergi ke selatan Lautan Hindi. Cerita sebuah pesawat kapal terbang ini lari daripada radar pernah berlaku pada tahun 1976, iaitu dalam suatu operasi khas 100 orang komando daripada Israel yang pergi menyelamatkan rakyat Israel yang diculik dalam pesawat Air France, pesawat Perancis, dilarikan dan dibawa ke Uganda. Kira-kira jaraknya 2,500 km daripada Israel pada tahun 1976. Maka Israel telah mengumpulkan komando-komando mereka dalam operasi yang disebut sebagai Operation Entebbe. Entebbe ni nama tempat di Uganda. Mereka telah merangka strategi bagaimana nak mengambil kembali rakyat mereka yang berada di Uganda ini. Maka dicari sebuah kapal terbang yang sesuai, Charlie 130 Hercules. Sebuah pesawat tentera yang mereka meneliti laluan-laluan radar tidak dapat dikesan, terbang rendah dan sebagainya. Maka bergeraklah mereka daripada Israel, daripada Sinai, menyusuri beberapa kawasan kawalan radar yang rendah sehingga akhirnya sampai ke Entebbe, Uganda, dan bawa kembali balik penduduk Israel yang telah diculik ini sampai balik ke Israel. Yang mengetuai operasi khas Entebbe ini ialah namanya Yonatan Netanyahu, iaitu abang kepada Benjamin Netanyahu yang menjadi Perdana Menteri Israel sekarang ini. Yonatan Netanyahu ini telah terbunuh dalam operasi pada tahun 1976. Saya sebut dalam beberapa interview saya bahawa kisah bagaimana sebuah pesawat boleh lari daripada radar ini jarang berlaku dan pernah berlaku pada tahun 1976. Ianya tidak dirancang, dirangka oleh orang-orang biasa, tetapi melalui suatu perancangan yang sangat rapi, yang tersusun, yang memerlukan tenaga, kuasa, wang ringgit dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita imbas kembali apa yang berlaku kepada pesawat ini. Pada 12:41 ianya berlepas dari Kuala Lumpur menghala ke Beijing. Dan sebuah kapal terbang bila nak pergi ke satu tempat seperti Beijing daripada Kuala Lumpur ini, dia tak terus naik dan dia terus straight pergi ke Beijing begitu. Macam kita nak pergi ke Pasir Putih. Kalau kita lari pada sini, kita nak pergi Pasir Putih, kita pergi itu sampai ke mana? Kubang Krian, kita konar ke kanan, pergi Pasir Putih. Sampai di Kubang Krian, kalau nak pergi hospital USM, kita konar ke kiri, lagi bacok, kita straight. Kapal terbang ada begitu juga jalan dia. Dia tak ada highway atas tu, tak ada tol atas tu. Tetapi dia ada jalan yang dilukiskan untuk sebuah pesawat. Maka kapal terbang ini bergerak daripada Kuala Lumpur pergi ke suatu titik yang bernama Igari. Kalau tuan-tuan pergi sebelah Laut Cina Selatan cari tempat nama Igari atau pulau nama Igari, tak ada. Ianya ada pada perjalanan sebuah kapal terbang. Igari ini terletak lebih kurang 70 batu dari Pulau Redang. Kalau pergi Pulau Redang pun cari Igari itu tak ada. Atas darat, atas air tak ada. Dia dalam peta saja. Sampai ke Igari, sebelum sampai ke Igari, pada jam 1:07 pagi, kapal terbang ini telah menghantar suatu mesej yang terakhir kepada kawalan di Kuala Lumpur yang memberi gambaran tidak ada sebarang masalah kepada enjin dan kapal terbang ini. Tak ada, comel lote. Boleh.